Dan untuk mengulas perkara ini bersama di talian pensyarah kanan Putra Business School Universiti Putra Malaysia UPM Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif di talian. Prof, adakah kita melihat kepada latar ekonomi semasa, adakah kita mampu untuk pulih dalam bentuk U untuk tahun hadapan? Ya, apabila kita melihat pertumbuhan KDNK negara untuk suku tahun kedua dan suku tahun ketiga yang mana menyaksikan sebelum ni negatif 17.1 pada suku tahun kedua dan kemudian hanya negatif 2.7 pada suku tahun ketiga, kita menyangkakan pada masa itu pada akhir bulan September negara memang akan mencatatkan pemulihan ekonomi yang drastik berbentuk V. Namun bermula Oktober, peningkatan jangkitan kes COVID-19 meningkat dengan mendadak sehingga menyebabkan jumlah jangkitan sekarang melebihi 50,000, menyebabkan kerajaan terpaksa memperkenalkan semula PKPB ini yang memang akan merencatkan sedikit pertumbuhan ekonomi. Namun kita juga didedahkan dengan beberapa berita seperti pengumuman vaksin oleh beberapa syarikat pharmaceutical utama di dunia yang membolehkan keyakinan orang awam dan juga peniaga ataupun pelabur pulih apabila munculnya vaksin di pasaran nanti. Namun ada satu lagi faktor yang saya lihat iaitu apabila baru-baru ini Malaysia mendatangi ataupun menyertai perjanjian perkongsian ekonomi komprehensif serantau RCEP yang membolehkan peluang untuk meningkatkan hubungan dagang antara 15 atau 14 negara dagang Asia yang terbesar. Dan kalau kita lihat dalam Belanjawan 2021 juga ada mengumumkan pakej insentif bernilai 1 bilion untuk teknologi dengan nilai tambah tinggi dalam memenuhi melengkapkan keseluruhan ekosistem. Jadi di sini saya lihat kalau kita lihat apa yang berlaku untuk akhir tahun ini dan awal tahun depan dengan senario yang berlaku, ada kemungkinan memang wujud peluang untuk kita mencatatkan pertumbuhan dalam bentuk U itu untuk tahun hadapan. Prof, kalau kita lihat unjuran pertumbuhan ekonomi kita sehingga 7.5% disasarkan. Tetapi jika PKPB berterusan dengan gelombang baru penularan COVID-19 ini masih lagi gagal dikawal, adakah kita perlu menyemak kembali unjuran ini? Ya, sudah tentu kita perlu menyemak kembali. Memang apabila Menteri Kewangan kita mengumumkan unjuran ini antara 6.5% hingga 7.5% dalam Belanjawan 21 hari ini, ramai yang melihat ini agak optimis sebab unjuran oleh pihak lain sebenarnya sedikit rendah daripada itu. Namun apabila kita melihat kita masih lagi belum mampu menangani penyebaran virus COVID-19 menyebabkan PKPB dilaksanakan hampir satu Malaysia. Jadi saya melihat kewajaran untuk menilai kembali pengunjuran 7.5% ini untuk tahun depan. Namun benda ini boleh dibuat secara berkala, bermakna untuk setiap suku tahun kita boleh menilai kembali adakah unjuran ini realistik ataupun perlu buat sesuatu mungkin pelanrasangan ataupun bajet tambahan ataupun supplementary budget untuk memastikan bahawa unjuran ini kekal pada landasannya. Prof, kita tahu bahawa belanjawan ini akan menjadi pemangkit utama kepada pemulihan ekonomi. Tetapi jika tidak diluluskan, apa yang akan terjadi kepada unjuran ekonomi kita? Memang sudah tentu ia akan memberi kesan kerana kalau kita lihat dalam belanjawan 2021 ini kerajaan telah komited untuk berbelanja dengan tinggi sekali peruntukan yang terbesar, termasuk juga belanja pembangunan jumlah 69 bilion yang memang terbesar juga dalam sejarah. Jika ia tidak luluskan, ia akan melambatkan kerajaan punya usaha untuk menjana kembali ekonomi negara dengan pemberian projek ataupun pelaksanaan pelbagai inisiatif untuk membantu rakyat dan perniagaan. Di sini saya melihat agar para ahli parlimen memberi pertimbangan yang sewajarnya terhadap belanjawan ini, melihat dari sudut konteks kemakmuran negara dan isu-isu yang mungkin boleh dianggap agak kontroversi itu mungkin sebenarnya boleh ditangani dengan cara berkhemah. Yang penting belanjawan 21 itu adalah untuk memastikan bahawa pertumbuhan ekonomi dapat dipulihkan,
perniagaan dan individu dapat menjana kembali pendapatan mereka dan menampung kos harian mereka. Itu yang paling utama. Keutamaan rakyat itu harus diberikan keutamaan oleh ahli parlimen.